Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Mahir Outdoor. Sama aku Cikgu Hamdan ataupun Cikgu Dan. Okey, channel ni sebenarnya channel untuk perkongsian lah berkaitan dengan aktiviti-aktiviti outdoor yang telah aku dan rakan-rakan terlibat dengan aktiviti outdoor lah. Jadi channel ini adalah channel perkongsian berkaitan dengan beberapa aktiviti yang telah kami lakukan sepanjang aku pergi aktif dalam aktiviti luar macam ni lah. Okey, aku sebenarnya nak reaction semula video ni. Video ni telah buat oleh rakan aku iaitu Cikgu Nurul Ihsan yang baju merah tu. Khusus ni video ni adalah video khusus pemantapan jurulatih Puskon 2019. Puskon adalah Pusat Co-Curriculum Negeri Terengganu. Okey, sebenarnya semenjak COVID-19 melanda 2020, ni dah masuk tahun kedua, banyak aktiviti tidak dapat dijalankan. Itu juga dengan program-program yang melibatkan di pusat koko dan juga aktiviti-aktiviti personal aku lah, terutama yang melibatkan aktiviti di hutan lah. Jadi sebenarnya nak berkongsi semula dengan rakan-rakan kaitan dengan aktiviti yang telah kita lalui, sebab kita nak buat pun buat sekarang memang tak boleh. So kena tunggu dulu, tak tahu bila. Harap-harap COVID ni cepat-cepat hilang lah. Okay? Supaya kita dapat aktif semula lah dengan program. Jadi aku nak reaction semula dengan video ni. Apa yang telah aku dan beberapa dan rakan-rakan lain yang terlibat dalam khusus pemantapan jurulatih Puskon 2019. Okey, masa ni kami buat khusus Survivor siri kedua dan juga pandu arah. Okey. Sebelum tu siri pertama kita buat di Tasik Kenyir. Jurulatih akan pandu arah menggunakan kayak. Okey, mereka mencari checkpoint tertentu dan mereka terpaksa survivor lah. Okay, ini siri yang kedua. Ini adalah barisan jurulatih yang terlibat dalam kursus ni. Kita ada Cikgu Abdullah bin Muhammad Noor dari SMK Tengku Mahmud Besut. Okay, yang baju merah tu macam biasa, penolong pengarah logistik Puskon, Cikgu Nurul Ihsan. Kita ada Cik Abdullah Isa, jurulatih kita dari Kemaman. Okay, yang pakai topi tu yang paling popular lah di kalangan jurulatih sini, Cikgu Aznan bin Abbas, SMK Kuala Besut. Dan yang baju lori tu macam biasalah, itu aku, Cikgu Hamdan daripada Besut juga. Dan juga Cikgu Rosdi, jurulatih kanan kebangsaan. So mari kita tengok dulu, kita tengok semula video ni. Okey, ni kami sedang berbincang dan juga melihat semula peta sebelum kita buat tinjauan ke kawasan yang peserta khusus survivor akan lalui lah. So ni sebelum kita pergi buat tinjauan. So kita tengok dulu lah. Kita briefing dan tengok peta dulu. Okay, ni Cikgu Aznan. Kita ke kawasan tinjauan yang di Kuala Berang juga. Okey, ni adalah starting point. Okey. Di sini kami mula cek kawasan dan juga cek laluan, dan begitu juga dengan bearing lah. So kita ambil bearing di awalnya di sini.
sehinggalah ke kawasan yang akan kita lalui nanti. Okey, ni macam biasa. Ini peta yang kita gunakan. Okey, kawasan ni adalah kawasan Paya. Belakang dia, kawasan ni terletak di belakang pada pusat Koko jugalah. Dia lebih kurang berapa kilometer, saya lupa dah. Tapi kawasan ni memang berpaya lah. Ada anak sungai dan juga paya yang luas. So masa ni dah hujan. So tengah perjalanan masa buat tinjauan tu tiba-tiba hujan lebat. Okey, hujan lebat, kemudian dengan petirnya. So tiba-tiba air mendadak naik. So kami terpaksa meredah juga kawasan Paya ni. Ini adalah sebahagian daripada kawasan yang kami lalui lah. Okey, okey. Dalam perjalanan tu, kawasan tu kita juga lalu kawasan kelapa sawit. Masa ni petir sangat kuat, hujan lebat, petir memang dekat sangat dengan kami. So kami jumpa sebuah pondok dalam kelapa sawit ni. So aku rasa pondok ni pondok yang apa, pekerja kelapa sawit kot. Okey, so bila kita panggil dia tak menjawab, pintu pun berkunci. Tetapi di bawah pondok ni masih ada lagi api. Mungkin pekerja tu lari kot tengok kami. So dapatlah kami berehat sekejap di bawah pondok ni. Dengan api ada, masa ni petir sangat kuat lah, risau lah, dekat sangat dengan kami. So kami ambil keputusan untuk berehat dulu lah, sehingga hujan mula reda dan petir pun makin kurang. Okey, ini sebahagian daripada kawasan yang sepatutnya dilalui oleh peserta-peserta nantilah. Okey, rezeki kami lah. Barisan Jurulatih dulu buat tinjauan dan kami kena redah paya dan juga air yang makin besar lah. Masa ni hujan masih lebat lagi. So laluan peserta tu. Okey. Memang paya ni luas sangat. Hampir keseluruhan berapa persen kawasan tu penuh dengan kawasan paya, dan laluan ni sangat mencabarlah sekiranya peserta lalu ketika hari hujan. Peserta akan merasalah macam mana melalui kawasan ni kalau mereka tidak bersedia ataupun mereka tak tahan dengan situasi macam ni. Jurulatih tidak akan dapat pengalaman yang begini besar lah. Okey, hampir 70% kawasan paya. Memang kawasan ni kawasan berpaya tu. Jadi mengingatkan aku dululah, masa aku dulu pernah servis dalam tentera. So aku pernah lalui tempat-tempat macam ni lah, masa kursus-kursus yang telah aku lalui dalam tentera dulu. So tempat dia lebih mencabar lagi lah, mungkin lebih pendalaman sedikit daripada ini. Ini berhampiran juga dengan kawasan kampung. Masa aku tentera dulu dia jauh sikit, dan paya dia pun paya yang agak mencabar lah. Tapi tak kisahlah, yang pokoknya ini salah satu pendedahan lah untuk Barisan Jurulatih Pusat Koko Negeri Terengganu, supaya mereka ada pengalaman, dan pendedahan ini untuk memantapkan lagi Barisan Jurulatih Negeri Terengganu. Okey, kalau kita tengok air tu paras pinggang lah.
Okey. Ini kalau serta melalui apa, proses tu berlaku pada masa ni, inilah akan dihadapi cabaran yang sebenarnya. Yang kita pun mengharapkan macam ni jugalah, bukan nak mengharapkan air tu banyak. Kurang-kurangnya mereka dapat rasa sedikit kesusahan, kepayahan dalam kursus ni bagi memantapkan dia lagi lah. Jadi biar jurulatih-jurulatih kita rasa cabaran sedikit Ini baru ria sikit lah, kursus survival baru nampak ria dan juga cabar lah. Okey, selesai saja tinjauan tinjauan kawasan tu. So kita buat mesyuarat semula penentuan trek dan juga tahap cabaran. So setelah mengambil kira beberapa risiko, beberapa penilaian risiko yang harus dihadapi oleh peserta, so mesyuarat telah pun menetapkan trek dan juga tahap-tahap cabaran kepada peserta-peserta. So kita di pusat pokok kita semua mengambil kira yang penting adalah keselamatan peserta ataupun program itu dapat dijalankan dengan pemantauan ataupun pelaksanaan yang selamat lah. Walaupun kita mengharapkan cabaran yang agak tinggi ataupun tahap cabaran tu besar, tapi memandangkan cuaca, persekitaran kawasan dan sebagainya, so, apabila kita ambil kira tu, so kita tetapkan tahap cabaran yang akan dilalui oleh peserta. Tidak seperti macam pasukan tentera dan sebagainya lah. So kita level tu kita kurangkan sedikit, tetapi masih lagi ada cabaran dan juga tahap kesukaran pada peserta tu. Okey, kemudian setelah peserta kursus sampai melapor diri, so beberapa perkara yang telah kita tunjuk dulu supaya apabila mereka ke kawasan lokasi yang mereka akan lalui nanti, mereka dah tahu apa nak buat. Di sini adalah sesi memasang kemah lah, dan barisan jurulatih memberi pendedahan sedikit lah pada peserta. Walaupun peserta dah tahu dan dah dia maklum, mungkin ada juga peserta yang dah biasa dah dengan hemok ni, memasang hemok, tapi kita masih lagi memberi tunjuk ajar dan beberapa kaedah yang perlu mereka lakukan lah. So di sini kita tunjuk cara pemasangan hemok dan juga tahap ketinggian hemok yang perlu dia orang buat lah, sebab kawasan tu adalah kawasan berpaya, jadi mereka perlu buat di tempat yang lebih tinggi supaya mereka dapat terhindar daripada air lah. Sekiranya hujan malam, air naik kan, rupanya mereka masih lagi boleh berada di tempat yang tinggi lah, di pokok. Okey. Jurulatih kita memberi sedikit panduan lah cara ikatan hemok, dan mungkin nak buat cara hemok tu berkembar dan sebagainya. Begitu juga dengan cara nak buat tempat unggu api. So ini adalah contoh lah, mereka terpaksa kena buat. Sepatutnya kita buat di tempat yang tinggi lah, di pokok tu, supaya mereka dapat ada nyalakan api lah. Sebab kemungkinan tempat tu basah lah, sebab kita kawasan tu kawasan paya, so mereka kena buat tempat yang tinggi lah. Okey, ini tunjuk ajar daripada jurulatih pada peserta. Okey, kemudian ini adalah peserta-peserta yang terlibat dan mereka telah pun melapor diri, dan ini peserta diperiksa barang seluduk. So
Sudut ni macam biasalah, mungkin ada barang-barang personal untuk peserta, rokok dan sebagainya. Okey, persiapan terakhir keperluan peserta, kita bekalkan beberapa peralatan yang telah kita tetapkan. Mereka hanya perlu bawa peralatan yang disediakan oleh jurulatih saja. So, peralatan yang mereka sendiri bawa, kita ambil dan mereka tidak dibenarkan bawa lah. Hanya yang dibenarkan adalah hammock, poncho, beberapa peralatan untuk memasak dan juga peralatan lain lah, parang dan sebagainya. Peralatan mereka sendiri yang personal, bantal ke, kain selimut ke, makanan-makanan mereka tu kita ambil dulu. So mereka hanya dibekalkan keperluan tu yang kita sediakan saja pada peserta. Okey, ni tempat permulaan lah. Permulaan tempat kita agihkan peralatan. Okey, ni sebahagian daripada barisan jurulatih yang terlibat ataupun peserta yang terlibat. Okey, selepas tu kita memberi tugasan pada setiap peserta dan setiap ketua kumpulan di briefing apa yang perlu mereka lakukan dan apa yang mereka kena buat semasa berada di kawasan yang mereka akan lalui nanti. Ini adalah starting point, berhampiran dengan lebuh raya AJ Kuala Berang, tak silap saya. So ni di bawah ada terowong dan di sini peserta dibekalkan sedikit makanan supaya mereka boleh bertahan pada sebelah malam ya. Okey, taklimat peta kepada ketua kumpulan. Okey, ketua kumpulan dipanggil dan di briefing arah laluan kawasan yang mereka akan lalui lah. Dan mereka dibekalkan dengan kompas, peta dan peralatan yang terhad. Okey, ini adalah permulaan. Ini kawasan permulaan berhampiran dengan ladang kelapa sawit lah. So mereka dilepaskan mengikut kumpulan lah. Tiap kumpulan ada 4 peserta. So, mereka akan laluan mereka sendiri. Okey, ini kawasan yang mereka lalui. Okey, ni mereka dah sampai ke kawasan penempatan sementara, kalau tak silap saya. Dan di sini mereka sedang membuat persiapan untuk mendirikan kemah. Okey, kita back semula. Okey, ni peta. Ini pusat koko Negeri Terengganu. Ni komplek dia. So, ni lebuh raya. Lebuh raya Pantai Timur tu. So, di sini tempat permulaan mereka tadi. Di bawah ni ada terowong. So, mereka bermula di sini. Starting tadi. Kemudian mereka akan bergerak ke kawasan ini. Dan di sini mereka akan berada di sinilah satu malam. Di sinilah mereka perlu menyediakan penempatan ataupun kemah sementara mereka lah. Ni kawasan paya lagi. Ni keseluruhan ni paya. Walaupun nampak hijau macam ni, dia bawah dia ada air. Dan ada sungai. Ni kalau tak silap saya ni sungai. Kemudian kawasan ni kawasan paya lagi. Ni kelapa sawit.
Okey, ini kawasan yang mereka akan lalui lah. Okey, ni backup team lah. Ni aku dan beberapa backup team yang kita tempatkan di kawasan-kawasan tertentu. Sekiranya berlaku kes kecemasan pada peserta, so aku dan beberapa rakan lain akan seberapa pantas lah bergerak ke lokasi mereka peserta. Sambil tu masak-masak lah. Okay, ni gambar sebelum tu masa buat tinjauan lagi. Okay, ni peserta mula mendirikan tempat penempatan mereka lah, tempat tidur mereka. Di bawah ni air ni. Sekiranya ni alhamdulillah lah mereka apa malam tu tak hujan. Kalau hujan air lebih tinggi lagi lah. Ini penat sangat lah kot. Tak larat lah kot. Hemok pun kalau aku tak lulus lah hemok macam ni. Hemok macam ni. Sebabnya dia tak selesa. Sebab badan kita penat. Kalau kita buat tempat tidur macam ni, kita tak selesa nak tidur. Sepatutnya dia boleh buat lebih tegang lagi lah. Lebih elok daripada ni. Okay. Walau bagaimanapun, kita boleh bagi point lah kerana berjaya menyiapkan tempat tidur. Okay, ni kemah pemantau jurulatih Cikgu Nurul Ihsan dan juga Cik Loh kita. Cuba tengok kemah jurulatih dengan peserta berbeza. Jurulatih kalau jurulatih pun kemah tak betul habislah jurulatih kena. Tapi okey lah, ni sebab jurulatih berpengalaman belaka ni. Tak ada masalah. Okey, ni kemah tempatan mereka lah. Ni malam dah ni. Okey, ni yang ditunjuk oleh jurulatih pada siang tadi. Ini kawasan untuk dia tempat masak dan juga sepatutnya dia buat sedikit unggun api lah. Tapi disebabkan hujan dan juga kawasan tu basah, jadi kayu api yang mereka sediakan tu tak dapat nyala lah. Basah. So, apa yang dia orang nak adalah berehat je lah. Okay, ini cabaran pada peserta-peserta pada kali ni. Okay, ni ada peserta lagi yang tak tidur, yang masih lagi menyediakan tempat untuk unggun api. So, ni dah tengah malam dah sebenarnya ni. Tapi inilah cabaran pada jurulatih-jurulatih yang mengikuti kursus survival ni. So, pada sebelah malamnya beberapa jurulatih akan buat pemantauan lah di lokasi-lokasi peserta tinggal. So, kita pergi cek kawasan mereka lah, tempatan mereka selesa ke, kalau ada sakit, demam dan sebagainya. Jurulatih yang berada di kawasan yang berhampiran itu akan masuk dan akan pergi membuat pemantauan. Ni ketua dia ni, penat ni. Terlentang terus lah. Okay, masih lagi ada makan. Kenapa tak tahulah. Okay. Ni peserta. Okay, pantau-pantau juga. Jurulatih pun terlentang juga, mengantuk. Yang ni biasa akan dihadapi oleh semua. Peserta ke, jurulatih ke, kalau dah tengah malam memang tak boleh nak tak apa dah, memang ngantuk lah. So, ini yang dilalui oleh semua, peserta ke, jurulatih sama je. Inilah cabaran dan juga pengalaman yang pada mereka-mereka yang terlibat dengan aktiviti outdoor. Tak boleh tidur. Peserta tidur nyenyak. Nyenyak apa? Ada yang tidur nyenyak, ada yang tak boleh tidur. Kawasan
gelap. Ada mereka dibekalkan dengan apa? Lampu kecil je. Lepas tu basah kan. Tak selesa. So inilah yang akan dihadapi sepanjang kursus ni berlangsung. So pemantauan dilakukan setiap masa lah oleh jurulatih bagi memastikan keselamatan peserta. Walau bagaimanapun mereka lagi terikat dengan peraturan-peraturan semasa berkursus. Okey, ni pagi esoknya. Semua peserta dikumpulkan semula setelah membersihkan dan membuka semua kemah-kemah mereka. So kita adakan taklimat yang kedua sebelah paginya bagi meneruskan lagi laluan pandu arah mereka. Okey. Peserta diberi tugasan pagi memasak lokang. Okey, peserta diberi sedikit lokan lah untuk dimasak. Itu je makanan mereka yang ada, yang kita berikan pada waktu pagi tu. Dan ini perlu diberi tugasan pada ketua-ketua kumpulan lah. Dan mereka bagilah antara kumpulan ni. Okey, walaupun penat, walaupun basah, masih lagi ceria peserta-peserta kita kali ni. Okey, muka senyum senyumlah pagi kan sebab mereka akan hadapi satu lagi cabaran sebelum mereka menamatkan survivor mereka. Okey, serta sebelum kita lepaskan untuk mereka mencari pandu arah, kita beri taklimat dululah pada mereka kawasan-kawasan dan kita cek dulu peralatan-peralatan supaya tidak tertinggal. Mungkin di sini juga kita cek dari segi kesihatan mereka lah. Nak tahu ada peserta yang alergi, peserta yang demam dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua peserta pada masa ni semua sihat dan bersemangatlah untuk meneruskan pandu arah mereka. Okay, ni kemah pemantau lah. Kemah jurulatih memantau. Ini gambar apa tu, proses mereka masak lokang. Inilah yang mereka makan. Sarapan pagi. Kita tidak bekalkan nasi dan sebagainya. Ini ketua program kita, sahabat kita. Ini Cikgu Lan, bekas pegawai Pusat Pokok dulu dan sekarang guru besar. Sangat aktif, masih lagi bersemangat membantu, dan beliau adalah jurulatih kanan kebangsaan. So ketua program kita, ketua jurulatih kita sini. Okey, ni kawasan penempatan mereka, tapi ni fire dengan basah dengan tu, ini cabaran yang dihadapi oleh peserta-peserta survivor dan juga pandu arah siri kedua ni. Siri pertama kita buat di Tasik Kenyir dalam Tasik berkayak. Siri kedua kita buat mereka melalui kawasan fire. Okey, siri 3 tak sempat nak buat terus COVID. So harap COVID ni reda dan kita boleh beraktiviti semula lah untuk kursus-kursus pemantapan jurulatih untuk masa depan, untuk akan datang.
Okey, ni laluan mereka pandu arah yang hari kedua. Itu dia peserta tergelincir tu masuk dalam alur sungai. Cikgu Sarip silap saya ni. Inilah cabaran. Okey, seterusnya tugasan yang perlu mereka buat sebelum mereka sampai ke checkpoint terakhir, iaitu tugasan pertolongan cemas. Kita bagi situasi seorang daripada rakan mereka cedera. Contoh kita buat cedera patah kaki dan sebagainya. So di sini mereka perlu guna kepakaran mereka untuk membuat pertolongan cemas lah. Dari segi ikatan balutan pada kawasan yang cedera dan juga menyediakan usungan ataupun stretcher lah yang dibuat dengan hammock. So tugasan ni mereka dah buat, ni mereka dah sampai hampir lah dengan pusat koko dan mereka perlu membuat apa yang telah kita tugaskan kepada mereka dan penilaian oleh jurulatih semasa dalam tugasan ni kita beri pada jurulatih-jurulatih tertentu untuk memantau lah apa yang telah mereka buat. Okey, ni bahagian daripada cabaran yang mereka lalui. Mereka kena buat usungan. Okey, kita tengoklah kemahiran, kepakaran, kerjasama jurulatih-jurulatih ni kiranya berlaku situasi sebenar kepada mereka ketika berada di hutan. So inilah sebahagian daripada yang kita nak jurulatih kita mahir. Okey, ini dah sampai ke checkpoint terakhir lah. Mereka berjaya semula sampai ke pusat koko. Okey. Postmortem untuk peserta-peserta yang telah terlibat dengan kursus pemantap peningkatan dan pemantapan jurulatih Survivor Siri 2 ni. Ni sebelah kita buat sedikit postmortem dah malamnya. Okay, ini adalah persiapan majlis penutup. Semua jurulatih peserta akan pakai baju nombor 1 lah. Jadi kawasan pusat koko bukan Cameron Highland. Kalau kita tengok cuaca ni pagi ni berkabus lagi ni. Sebab kita berhampiran dengan hutan. Okey, peserta. So kursus kita dirasmi penutupnya oleh Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Sektor Pemegang Murid lah. Okey, itulah sebahagian daripada program yang telah kami dan telah aku lalui bersama rakan-rakan lain sebelum COVID-19. Saja nak berkongsi dengan rakan-rakan lain lah apa yang telah berlaku dan apa yang telah kita buat di Pusat Co-Curricular Negeri Terengganu. Sebenarnya kita banyak program yang kita dah buat dan yang kita rancang. Tapi manakala keadaan COVID-19 ni masih bagi melanda negara, so program-program ataupun kursus-kursus pemantapan jurulatih ni terpaksa kita tangguhkan dulu sehingga dibenarkan. Jadi rindu sangat nak bertemu semula dengan rakan-rakan, rindu nak buat aktiviti ni semula. InsyaAllah semoga COVID ni cepat reda dan kita akan boleh beraktiviti lagi lah.
Okey, sehingga kita jumpa lagi dalam perkongsian yang lain. Sekiranya video ni menarik, sila like, komen dan subscribe. Okey, jumpa lagi di lain cabaran.